Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam video ni Abang Don nak kongsikan dengan anda orang yang biasa-biasa macam Abang Don ni, yang bekerja macam biasa, level-level yang biasa, mampu menjadi usahawan. Tak kisahlah anda kerja apa pun, duduk kampung ataupun duduk bandar, duduk mana-mana kata cerok pun, even anda masih belajar sekalipun, tak mustahil untuk kita jadi jutawan. Jadi tonton live ni sampai habis untuk dapatkan 6 tips yang Abang Don akan dedahkan dalam video ni. Di mana tips-tips ni tidak pernah diajar di sekolah, tak pernah diajar di universiti maupun di college. Jadi tonton video ni sampai habis dan sama-sama kita mentelaah segala tips-tips yang ada dalam video ni. Selamat menonton. Sebelum kita start, Abang Don mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabal walam yaj'alahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ramai yang tengah masuk sekarang ni. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum daripada Perlis, Kedah, Penang, Perak, masuk Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor Bahru, Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Abang Don rasa semangat bila tengok kehadiran tuan-tuan dan perempuan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang masuk live Abang Don pada malam ini. Syukur, Alhamdulillah. Ni semua rezeki Allah nak bagi. Kalau Allah tak detik hati anda, hati tuan-tuan dan perempuan untuk masuk live Abang Don malam ni, tak ada juga. Syukur. Syukur, Alhamdulillah. Apapun Abang Don nak memanjatkan ribuan, bukan ribuan, jutaan terima kasih kepada teman seperjuangan Abang Don, Datuk Syafiq, Presiden Pertis Malaysia. Dan tak lupa kepada individu yang menguruskan susun atur program Abang Don pada malam ini, yang memudahkan urusan Abang Don pada malam ini, iaitu Saudari Fatiyah Yusof, Timbalan Presiden ketiga Pertis Malaysia, yang Abang Don raikan seluruh warga kerja dan sukarelawan Pertis di seluruh Malaysia, di serata pelosok negeri. Dan juga tak lupa kepada anda semua yang sedang menonton live Abang Don pada malam ini. Baik. Wassalam Abang Handsome. Azri Rashid. Since orang dah ramai join pada malam ni, Abang Don nak memperkenalkan apa itu Pertis. Siapa Pertis ni? Pertis ni ataupun nama penuh dia ialah Persatuan Persatuan Insan Sayang Kebajikan. Nah, short form dia kita panggil Pertis. Iaitu satu lajnah ataupun satu biro badan bukan kerajaan NGO yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, iaitu ROS. Di mana lajnah ni menumpukan atau menekankan kepada 5 aspek, yakni aspek yang pertama kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan juga dakwah. Seperti yang sedia maklum, anda pun tahu dekat kalau siapa yang follow Pertis punya page, FB page ni,
Pertis Malaysia ni sangat-sangat bergiat aktif dalam pelbagai-bagai program berbentuk kebajikan, di mana program-program yang diantaranya ialah program bersama anak yatim, asnaf, fakir miskin, rumah orang tua-tua, OKU, gelandangan. Masya Allah. Rata corok mereka ni pi memberi bantuan. Bukan mudah nak buat kebajikan tuan-tuan dan perempuan. Dan bersempena dengan musim wabak COVID-19 ni, Pertis tak ketinggalan melancarkan tabung prihatin COVID-19 untuk membantu memberikan bantuan barangan keperluan asas kepada golongan-golongan yang terputus bekalan ni. Orang miskin, fakir miskin, asnaf, ibu tunggal dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, tok dan tok wan, pakcik-makcik, bayangkan macam mana keluarga ni yang menyara hidup kais pagi makan pagi ini terputus bekalan makanan, terputus keperluan asas, terutamanya pada bulan Ramadan ni. Masya Allah, saya tak dapat nak bayangkan macam mana susahnya mereka nak makan, buka puasa, nak sahur. Kita ni alhamdulillah lagilah Allah bagi rezeki, orang kata apa, mampu lagi untuk menjamah makanan yang ada di atas mejanya walaupun kita berada dalam perintah PKP ni. Allahu Akbar. Jadi Abang Don minta semua yang ada dalam live ni, semua yang tengah menonton live Abang Don ni, Abang Don minta anda semua support, tolong Abang Don support Pertis Malaysia ni, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan ni. Follow Facebook mereka rapat-rapat dan ikut segala program apa yang mereka buat, dan infakkan sebahagian daripada sedekah anda kepada Pertis ni untuk memudahkan urusan mereka dalam melancarkan kerja-kerja kebajikan ni. Kita jadikan Pertis ni sebagai satu platform untuk untuk mereka sampaikan sumbangan kita kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan, di mana tangan kita ni tak tercapai, tak tergapai untuk menghulurkan bantuan. Jadi kita gunakan platform ni menjadi platform pertengahan untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan kita. Masya Allah, Abang Don mendoakan tim Lajnah Sukarelawan, Abang Don mendoakan tim Pertis, sukarelawan Pertis diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan kerja-kerja dakwah ni, kerja-kerja mulia ni. Bukan semua orang mampu turun padang tuan-tuan dan perempuan. Baik, so far Abang Don tengok ramai dah yang dah masuk ya. Ada muka-muka yang nama-nama yang Abang Don dah kenal, ada nama-nama yang Abang Don kurang familiar. Masya Allah, yang mana yang dah tonton, yang kenal Abang Don, tolong lambai sikit ke Abang Don. Sonok tengok anda semua berada dalam live Abang Don. Bagi semangat ke Abang Don, ya. Yang mana yang baru join live Abang Don, kalau line tu okey, sebab Abang Don nak make sure setiap patah kata Abang Don ni jelas anda dengar. Tunjuk emoji macam ni, klik emoji macam ni. Kalau line tak clear, buat macam ni. Jadi kita boleh adjust lah, kan? Ikut respon daripada anda semua. Boleh? Pada yang baru join, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita dah selamat menunaikan ibadah tarawih pada malam ini. Yang buat 8, Alhamdulillah. Yang buat 20, double Alhamdulillah. Malam ni kita puasa yang ke-14, jadi kita tarawih malam yang ke-15, di mana tak salah Abang Don lah, malaikat yang memikul arash dan kursi mendoakan keampunan kita, keampunan orang yang menunaikan solat tarawih ni. Masya Allah. Okey, dengar buh emoji macam ni, dengar suara Abang Don jelas, buh emoji macam ni tak jelas, tungging emoji tu. Tu dia. Alhamdulillah setakat ni semua macam ni. Jadi sebelum tu, kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Jadi Abang Don nak minta izin dulu untuk Abang Don memperkenalkan diri Abang Don. Abang Don dikenali dengan nama Don Aiman, nama pendek orang panggil Abang Don. Tak kisahlah yang kecil, yang tua, yang muda, semua pakat selesa sinonim panggil dengan panggilan nama Abang Don ni. Abang Don berasal daripada Kedah Darul Aman. Adakah orang Kedah kat sini? Mana orang Kedah? Tolong tulis, tolong komen kampung anda kat mana. Abang Don berasal daripada Pendang, Kedah Darul Aman, tempat tumpah tanah darahku. Adakah orang Pendang kat sini? Orang Pendang. Komen sikit orang Pendang.
ataupun ada adik-beradik kat Pendang ke, tolong komen sikit. Abang Don anak sulung daripada 3 adik-beradik, sudah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata. Cahaya mata Abang Don sepasang, lelaki dan perempuan. Syukur Alhamdulillah. Abang Don bukanlah orang yang bijak pandai, dan Abang Don bukanlah orang kata apa, sifu. Abang Don bukanlah motivator yang petah untuk berbicara dengan menggunakan kebijaksanaan mereka. Dan Abang Don, apatah lagi Abang Don ni bukanlah datang daripada golongan hartawan ataupun jutawan. Abang Don hanyalah seorang usahawan ataupun seorang ahli perniagaan yang mencari rezeki yang halal melalui bidang perniagaan ni untuk menyara keluarga, di samping memberi bantuan kepada, menginfakkan sebahagian daripada keuntungan perniagaan Abang Don kepada golongan-golongan yang memerlukan, golongan-golongan yang perlu dibantu. Jadi Abang Don ada di sini tak berhajat nak tunjuk pandai, tak berhajat orang kata apa, nak orang kata apa, cakap pandai-pandai. Ya, Abang Don hanya diberi tanggungjawab untuk memenuhi jemputan pada malam ini untuk berkongsi cerita dan pengalaman. Orang kata apa, kita saling memperingati, kita saling kenal, mengenali dengan anda yang tengah tengok live ni. Okay. Sampai saat ni Abang Don masih tertanya-tanya lagi lah. Dan tak tahu pasal apa Presiden Kurtis Malaysia ni, iaitu Datuk Syafiq, pilih Abang Don untuk slot pada malam ni, di mana Abang Don rasa ramai lagi lah individu-individu hebat yang selayaknya untuk berada di tempat Abang Don pada malam ni. Namun apapun, Abang Don memanjatkan kesyukuran kerana Abang Don yang menjadi pilihan untuk memenuhi slot pada malam ini. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi Abang Don ucapkan. Moga-moga live Abang Don pada malam ini akan membawa manfaat buat semua, insya-Allah. Boleh lah? Okey. Yang baru join, Abang Don nak minta tolong sikit, yang baru join. Macam biasa, kalau dengar suara Abang Don jelas satu persatu, angkat emoji thumbs up sikit. Kalau tak, terbalikkan dia. Kalau tak jelas, kemudian kita akan adjust. Yang dah join lama, yang baru join, Abang Don minta anda tolong share kan live video pada malam ini. Tolong share banyak-banyak. Ketik butang share banyak-banyak. Kita sama-sama membantu menghebahkan tentang kewujudan Pertis ni. Biar semua orang tahu Pertis tu apa. Biar semua orang tahu orang kata misi dan visi Pertis tu apa. Jadi menjadi tugas kita untuk membantu membuat hebat tentang orang-orang yang membuat kebajikan ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Abang Don minta tolong. Abang Don mewakili Pertubuhan Insan Sains Kebajikan Malaysia Pertis untuk anda like, sharekan video ni banyak-banyak supaya semua orang tahu dan semua orang boleh follow Pertis rapat-rapat. Boleh ya? Baik. Kalau semua dah okey, sebelum Abang Don start, Abang Don nak tanya satu benda. Anda buka puasa apa hari ni tadi? Ada yang dapat buka puasa murtabak tak? Masya Allah, Abang Don rindu nak makan murtabak. Adakah orang yang menjaga murtabak kat sini? Susah sungguh saya nak cari murtabak halal lah ni. Kan? Jadi apa yang jadi sekarang ni adalah yang kata satu turning point untuk kita memperbetulkan kita untuk memuhasabah diri, orang kata. Ya. Baik, untuk tidak membuang masa, Abang Don nak menyentuh tentang topik kisah jutawan dari kampung. Di mana jutawan dari kampung ni bukan menceritakan tentang Abang Don. Jutawan dari kampung ni Abang Don nak bercerita tentang anda semua. Tentang anda yang tengah tengok video live pada malam ni. Okey, dah tengok, jangan lupa share. Dan jangan lupa komen kampung anda mai daripada mana. Daripada mana anda tengah tengok video live ni. Abang Don nak tengok sejauh mana radius live ni boleh pergi. Kan? Jadi apa yang Abang Don maksudkan dengan jutawan dari kampung ni adalah Abang Don nak berkongsi dengan anda untuk memberitahu dengan anda bahawasanya orang kampung macam Abang Don, orang kampung macam orang kata apa, orang yang duduk-duduk kampung ni tak mustahil untuk menjadi jutawan. Ya, boleh faham Jadi Abang Don nak start daripada mana untuk orang kampung macam Abang Don ni untuk menjadi jutawan. Jadi Abang Don maksudkan kampung ni adalah satu metafor.
Maksudnya orang yang bekerja biasa-biasa, orang yang tak mempunyai income puluhan ribu, orang yang mempunyai kerja makan gaji macam biasa, as long as dia ada income, dia ready untuk tukar mindset dia boleh jadi jutawan. Tak ada mustahil. Bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah dia. Ya. Jadi dalam tips-tips yang Abang Don nak cerita ni, Abang Don tak mau nak terlalu tertumpu macam mana kita nak jadi jutawan di dunia. Abang Don nak bagi tips-tips yang seimbang supaya kita jadi jutawan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah bila kita kejar akhirat, di dunia akan mengikuti. Ya. Dan tips-tips ini akan memantapkan lagi kewangan anda kalau anda follow, anda dengar benda ni baik-baik. Okay, jadi pada malam ini kita sentuh bab lain sikit lah. Topik yang kita bawa pada malam ni, kita nak menyentuh tentang topik kewangan, di mana live video Pertis sebelum ni mereka bawa ustaz-ustaz yang cukup hebat. Ya, ustaz-ustaz orang kata apa yang menyentuh tentang bab-bab keagamaan, di mana konten-konten mereka sangat power. Jadi anda boleh follow FB page Pertis, boleh tengoklah ceramah-ceramah ustaz sebelum-sebelum ni. Jadi kita menyimpang sedikit tentang topik yang kita nak buat pada malam ini, tentang topik kewangan. Ya, jadi Abang Don akan menceritakan topik-topik basic untuk anda faham pada malam ni. Alright, sebelum kita start, Assalamualaikum kepada yang baru datang. Saya nampak, Masya Allah, saya nampak big brother saya, Abang Aman Shah. Abang Aman Shah, apa khabar? InsyaAllah. Saya duk kira hari ni, Abang Shah. Siapa kenal Abang Shah, Abang Aman Shah ya? Search Aman Shah, boleh follow Facebook Aman Shah untuk mengetahui something yang anda tak tahu. Jadi yang mana baru sudah tarawih 20 mesti baru join, Abang Don ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Yang dah join, yang baru join, yang belum share, tolong share dan anda boleh komen anda tengok live video Abang Don ni daripada mana. Dan anda juga boleh komen kat bawah sama ada anda tengah tengok video live komen Abang Don ni daripada handphone ataupun laptop. Kalau tengok daripada laptop, nampak dia punya skrin dah wider ya. Gambar semua okey. Okey, sebelum Abang Don nak start, Abang Don nak minta tolong anda semua. Anda semua ni lah yang ada kat sini. Tolong ambil pen, tolong ambil kertas. Catat apa yang Abang Don nak share ni. And bila Abang Don dah share benda ni, anda catat, Abang Don mohon anda applykan apa yang anda catat. Boleh? Jadi tolong catat. Sediakan pen, sediakan kertas sebelum kita mulakan. Wahai jutawan dari kampung, bakal-bakal jutawan, iaitu kita, Abang Don, anda semua. Jutawan daripada kampung dia bermula daripada sini, di mana apa saja yang anda buat, kat mana saja anda berada, as long as anda ada income, tidak mustahil anda boleh menjadi jutawan. Okey, selagi anda ada income, tidak mustahil untuk anda menjadi jutawan. Mark my words. Alright. So far Abang Don yakin anda semua ada mempunyai income sendiri. Ya. Dan mungkin ada di antara kita income dia terbatas during PKP ni. As long as you have income, then kita should proceed untuk tips yang kedua. Bila anda ada income, untuk anda, orang kata apa, tukar jalan anda ke arah financial freedom, apa yang anda kena buat sekarang ni ialah anda perlu buat kira-kira nilai bersih anda. Pernah dengar nilai bersih sebelum ni? Okey, nilai bersih ni anda kena kira aset, nilai aset anda ada berapa, nilai liability anda ada berapa, hutang-hutang anda berapa. Nilai bersih ni adalah satu indikator untuk tentukan tahap kewangan kita kat mana. Jelas ya? Kita list down balik aset dan liability kita macam mana, jadi berapa. Jadi sebelum kita nak rancang masa depan kita, sebelum kita nak plan kewangan pada masa depan kita kena tahu kedudukan kita sekarang ni kat mana. Dan daripada situlah kita tahu berapa nilai kewangan kita, sama ada orang kata apa, positif, negatif dekat mana, cukup-cukup makan ke, ICU ke, kan? Jadi
Abang Don tak perlu hurai panjang tentang macam mana kita nak buat kira-kira nilai aset bersih ni. Anda maybe boleh Google ataupun boleh PM Abang Don. InsyaAllah Abang Don akan cuba meluangkan masa untuk menerangkan lebih detail tentang topik ni. Dan bila kita dah tahu kita punya tahap kewangan kita kat mana, jadi lepas itu kita boleh adjust balik kewangan kita. Dan bila kita sebut tentang adjustment ni, banyak benda lah kita nak kena cut down. Okay. Sebelum ni banyak makan McDonald, kita kena cut down banyak makan McDonald. Banyak makan kat luar sekalipun kita kena cut down. Dan Alhamdulillah lah, kuarantin PKP ni banyak mendidik kita untuk berjimat-jimat tak makan kat luar. Kan? Jadi pada anda yang suka travel, banyak kena cut down suka travel. Jangan terlalu ikut nafsu untuk beli barang waktu sale, waktu shopping. Kan? Jadi banyak benda anda kena cut down. Anda kena hidup di bawah paras kemampuan buat sementara waktu bila anda buat adjustment. Faham setakat ni? Live below your means. Jelas? Okey. Abang Don percaya anda tengah catat setiap poin yang Abang Don cakap pada malam ni. Dan kemudian bila kita dah buat adjustment semua, kita patut buat peta kewangan masa depan kita pula. Kenapa kita perlu buat peta kewangan masa depan ni? Supaya kita nampak lebih jelas plan kewangan kita nanti, future plan kewangan kita nanti. Dan kita tahu duit kita nak standby berapa. Jadi ayat yang mudah faham ialah contohnya anda nak beli rumah dalam masa 5 tahun yang akan datang. Jadi bermula pada bulan ni, selepas anda buat peta orang kata kewangan ni, anda nak simpan berapa setiap bulan untuk capai target anda nak beli rumah pada 5 tahun yang akan datang. Jelas? Anda target nak pergi haji 10 tahun lagi akan datang. Jadi bermula pada bulan ini anda dah start buat orang kata apa? Percaturan dah berapa anda nak simpan setiap bulan untuk mencapai target anda nak pergi haji pada tahun yang ke-10 nanti. Macam itulah berikutnya. Kalau nak tahu lebih detail, boleh PM Abang Don ataupun boleh Google. Kan? Okey, selesai bab tu. Jadi in order for us untuk mencapai status jutawan, kita harus ada debt free. Bila kita ada debt free, kita bebas hutang lah. Maksud Abang Don, bila kita bebas hutang, baru kita dapat mencapai matlamat kita, iaitu financial freedom. Jadi apa yang kita kena buat untuk mencapai target-target ni, untuk mencapai matlamat ni, kita kena selesaikan hutang piutang kita dulu. Jelas? Hutang ni terbahagi kepada dua. Satu hutang lapuk dan satu lagi hutang tanggung. Hutang lapuk ni bermaksudnya hutang-hutang jahat lah. Hutang yang di mana apa barang yang kita hutang tu dia susut nilai. Dan antara hutang-hutang jahat ni ialah personal loan, credit card, hire purchase, kereta, motosikal yang kita beli guna kredit. Okey. Dan hutang tanggung ni ialah hutang di mana barang yang kita hutang tu memberi tambah nilai. Contohnya seperti properties. Jadi sekarang ni target kita adalah kita nak selesaikan, kita nak cantai, kita nak buang semua hutang-hutang jahat kita tu. Okey. Macam mana kita nak settlekan semua hutang-hutang jahat ni? Kita nak buang, nak cantas semua, serap habis. Benda ni makan masa tuan-tuan dan perempuan, kakak adik, abang, tok, makcik semua. Sabarlah. Better start daripada tak buat langsung. Selagi ada hutang, selagi itulah kita tidur malam tak lena. Okey, jadi Abang Don nak kongsi sedikit teknik-teknik macam ni kita nak menyelesaikan hutang tersebut. Di mana kita boleh selesaikan hutang-hutang jahat tu dengan 3 cara. Cara yang pertama iaitu debt consolidation. Debt consolidation ni bermaksud kita ambil semua hutang-hutang jahat ni, kita settlekan dengan menggunakan satu hutang. Untuk fahaman mudah ni, contoh kita dah ada sebuah rumah kita sendiri, kita boleh refinance rumah tu dan kita dapat cashback. Dan kemudian cashback tu kita boleh selesaikan hutang piutang yang ada, ni kita panggil debt consolidation, di mana semua hutang yang banyak tadi kita dah selesai, kita cuma menjelaskan satu hutang dengan satu kadar faedah saja. Jelas? Debt consolidation. Dan hutang yang kedua kita panggil, cara kita nak selesaikan hutang yang kedua kita panggil teknik snowball. Macam mana teknik snowball ni? Teknik snowball ni ialah semua hutang-hutang jahat yang kita ada, kita selesaikan di mana-mana hutang kita yang baki terendah dahulu. Dan kita bayar lebih lah, of course. Contoh, anda ada 3 hutang. Credit card, apa lagi? Personal loan, credit card dan personal loan contoh ya. Dan motosikal. Okey, jadi yang tinggal paling rendah sekarang ni ialah motosikal. Motosikal anda bayar setiap bulan RM200. Jadi Abang Don dah share dengan anda tips yang kedua tadi, iaitu live below your means. Cut down mana yang boleh.
untuk generate more cash. Jadi di sini anda banyak duit motor 200 sebulan. Hutang motor tinggal lagi 2 tahun. Contoh, inilah baki terendah lagi yang ada. Hutang motor tinggal lagi 2 tahun. Bayar sebulan 200. Anda selesaikan hutang motor ni dulu RM200 dengan pertambahan duit poket, duit yang anda jimat itu RM200. Jadi anda selesaikan hutang motor RM400. Jelas setakat ni? Instead of anda selesaikan hutang motor tu lagi 2 tahun, jadi setahun sebab anda banyak double. Okey. Dan personal loan pun sama, RM200. Bila anda dah habis banyak motor, anda ada baki RM400 kat sini. Remember? Personal loan pun sama, RM200 anda bayar bulan-bulan. Baki tahunan masih lagi berbaki 4 tahun. Anda ambil 400 ni tambah dengan 200 ni, jadi anda bayar 600 tiap-tiap bulan. Jadi anda dah berjaya memendekkan loan, personal loan anda, pinjaman peribadi anda. Bila dah selesai hutang ni, anda berbaki RM600. So, yes. Betul, RM600. Jadi RM600 selesaikan hutang yang ketiga ni. Begitulah berikutnya. Itu kita panggil teknik snowball, ya. Teknik snowball strategi. Dan yang kedua ialah kita nak selesaikan hutang dengan menggunakan teknik avalanche strategi, di mana anda menyelesaikan hutang-hutang anda yang mana hutang yang paling tinggi kadar faedah anda. Yang mana faedah anda paling tinggi, anda selesaikan yang tu dulu dengan menggunakan teknik yang sama, banyak lebih. Kemudian bila dah selesai yang paling tinggi, settlekan yang kedua tertinggi dan settlekan yang ketiga tertinggi, dan begitulah berikutnya. Selesai. Faham setakat ni? Abang bagi point dulu. Okey. Dan bila dah selesai bab ni, Assalamualaikum Aunty Rokiah. Waalaikumsalam. Abi Fikri, macam mana nak lawan hati kita ni dengan kehendak berbanding keperluan Abang Don? Okey. Macam ni. Anda nak beli satu barang, ada dua teknik lah cerita dia sekarang ni. Anda nak beli satu barang contohnya. Okey, bila anda nak beli barang ni, anda tengok satu barang ni berguna atau tidak. Dan kemudian anda kena tengok pula, anda mampu tak beli barang ni kali kedua. Kalau tak mampu, maknanya anda tak mampu lagi beli barang ni. Dan teknik lagi satu, anda nak beli barang ni, okey, anda balik rumah, lepas 7 hari anda fikir pula, nak lagi tak barang ni. Dan selalunya insya-Allah anda dah tak mau lagi dah barang yang anda nak tu. Baik. Kita sambung balik topik tadi. Bila dah selesai hutang semua, kita tinggal hutang baik saja, itu hutang tanggung, hutang properties. Jadi hutang properties ni adalah salah satu hutang di mana anda boleh buat duit on top of it. Kita menggunakan contohnya kita beli satu rumah, kita berhutang dengan bank. Dan kemudian kita cari tenant sewa rumah tersebut, dan kita di sini kita menggunakan hasil daripada penyewa tersebut untuk membayar loan kepada bank. Dan silat-silat habalan, kalau kita membeli rumah tu di lokasi yang betul, dan kita orang kata membeli rumah tu dengan ilmu yang betul, kita execute ilmu yang kita ada untuk beli rumah tersebut, silat-silat habalan rumah tersebut mampu menjana aliran tunai positif setiap bulan, dan juga mampu menjana capital appreciation untuk kita. Aliran tunai positif ni sebagai contoh, anda beli rumah, banyak loan bank sebulan 500, anda sewa buat sublet kat situ ke, anda sewa baik per head ke, anda mampu mendapat 1,500 setiap bulan contoh. Okay? Kemudian anda dapat 1,500, 500 tu anda settlekan loan bank dan anda dapat positif cash flow 1,000 kat situ. Selepas 5 tahun, rumah yang anda beli tadi naik harga, double up. Dan anda jual dan dapat lagi keuntungan di situ. Ini antara kebaikan berhutang dengan menggunakan teknik OPM ni. Apa saja yang kita buat, apa yang kita perlukan ialah knowledge. The key point is knowledge, ilmu. Baik, kita pergi ke tips yang berikutnya. Bila kita dah start settlekan hutang, kita akan ada duit lebih sikit. Dan bila kita dah ada duit lebih sikit, janganlah pula kita joli. Apa yang perlu kita buat ialah kita simpankan duit tu. Ya, jadi kita setiap kali dapat gaji, setiap kali dapat income daripada hasil berniaga, apa yang kita perlu buat ialah kita patut reward ourselves first. Selama ni orang dapat gaji, kita settlekan bil telefon, bil tu, expenses ni, kat kita tak ada apa. Mulai besok next gaji yang nak main ni, bila kita dapat gaji, reward ourselves first. Macam mana reward ourselves first tu? Bukannya kita shopping, beli jam, beli barang-barang kat kita, tak. Reward ourselves tu maknanya kita dapat duit, kita simpan dulu untuk diri kita. Ambil at least minimum, kita cuba buat 10% minimum, up to 50%, mengikut kemampuan masing-masing. Banyak mana pula kita nak simpan ni, 10%, 50% ni. Dapat gaji, kita simpan at least minimum 10%, up to 50%.
simpan at least sampai sebulan, sampai minimum 3 bulan gaji ataupun 3 bulan jumlah perbelanjaan. Contoh, anda dapat gaji 2,000 sebulan. Jadi simpan sebanyak 3 bulan gaji bermakna 2,000 kali dengan 3 bulan. Anda kena simpan minimum at least 6,000. Sama juga dengan jumlah bulanan. Kalau jumlah bulanan anda 1,500 setiap bulan, kali dengan 3 bulan bermakna anda kena simpan kat situ dalam 4,500. At least minimum. Dan daripada situ, anda gandakan naik ke 6 bulan, naik ke 9 bulan, naik ke 12 bulan, 15 bulan mengikut kemampuan dan keupayaan anda. Okey, baik. Apa yang Abang Don praktikkan bila Abang Don dah, Abang Don suggest lah puan kat sini, bila kita dah simpan minimum at least 3 ke 6 bulan gaji, duit lebihan yang kita ada tu kita dah boleh start rancang pelaburan. Ya, untuk kaya kita perlu gandakan duit kita. Dan untuk gandakan duit kita hanya ada satu cara saja, iaitu ialah dengan kaedah melabur. Dan melabur pula anda kena tahu instrumen-instrumen pelaburan mana yang anda nak melabur. Melaburlah dengan ilmu, jangan melabur mengikut hawa nafsu. Jangan percaya dengan skim-skim cepat kaya yang bukan-bukan. Jangan percaya dengan platform-platform scam yang bukan-bukan. Ya. Jadi bila kita dah ada aliran tunai positif, bila kita dah ada simpanan yang cukup, dan tiba masalah untuk kita buat pelaburan. Remember, bila anda nak buat pelaburan, biarlah anda jadi a good player lah, di mana anda tahu pelaburan tu from head to toe. Hujung pangkai anda tahu tentang pelaburan yang anda nak invest tu. Jangan jadi pelaburan yang membuta tuli. Sebelum kita buat pelaburan, kita should study first, remember. Okay, buat analisa dan research dulu. Analyze dulu, buat research dulu. Jelas? Bila kita dah tahu from head to toe dan kita tahu ini adalah pelaburan jangka pendek atau jangka panjang, kita dah tahu hujung pangkai dan semua, barulah anda melabur mengikut hawa nafsu. Okey? Jelas setakat ni? Ada yang cantik? Assalamualaikum Azizah Abdullah, Abi Fikri. Azizah Abdullah, boleh komen dekat bawah tu anda sedang menonton live Abang Don daripada mana ni. Dan jangan lupa share video Abang Don. Kita ketengahkan Pertis ni pada semua orang. Kita maklumkan tentang kewujudan Pertis ni dengan semua orang. Dan anda yang menonton video ni lepas ni, follow FB page Pertis rapat-rapat. Ya. Okay, berbalik tentang topik pelaburan tadi. Ada banyak instrumen pelaburan yang anda boleh buat. Antaranya saham, unit trust, hartanah, fixed deposit, emas. Jadi terpulanglah kepada kemampuan anda nak melabur dalam instrumen-instrumen yang mana aja. Bagi pendapat Abang Don, personal opinion Abang Don, kalau anda nak melabur dalam unit saham buat masa sekarang ni, stop dulu kot. Dalam keadaan kegawatan ekonomi sekarang ni, walaupun harga sekarang tengah bear run, tengah orang kata apa, mampu beli tengah jatuh, hold dululah, because nak tunggu harga nak naik it might take a very very long time. And kalau sekarang ni saham-saham yang tengah naik pun mungkin dia naik, orang kata apa, sebab dead cat bounce, maknanya dia naik sekejap dan dia akan turun balik. Abang Don lebih sarankan anda menyimpan cash. Ya. Raise cash as fast as you can, as much as you can. Unit amanah pun sama juga. Sekarang ni unit amanah, orang kata so far setakat ni yang Abang Don kenal lah, unit amanah ni yang kayanya ialah ejen-ejen unit amanah. Mungkin ada yang boleh buat duit dia punya, tapi unit cash. Okay, raise your cash. Perbanyakkan wang tunai anda. Hartanah, jikalau anda cash yang banyak, dalam waktu darurat nanti, dalam masa ini berdasarkan daripada pembacaan Abang Don, dalam masa 3 ke 6 bulan yang akan datang, harga tanah akan jatuh. Jadi sesiapa yang ada cash, bolehlah start untuk berfikir membeli hartanah. Di mana bila dalam kegawatan ekonomi ni ramai orang tak ada kerja. Bila ramai orang tak ada kerja, the only way for them to get money is to sell the house, kalau dia orang ada rumah sendiri. Dan di sini akan wujudnya desperate sellers untuk menjual rumah below market value. Dan pernah ada sejarah seorang individu ni, dia juga mengajar tentang hal-hal hartanah pada tahun 2008 dulu, di mana harga hartanah tengah jatuh. Dia shopping hartanah ni
dan 2 ke 3 tahun selepas tu dia dah jadi millionaire. Di mana harga tanah melonjak naik selepas 2 ke 3 tahun selepas tu. Dan sama juga dengan fixed deposit. Fixed deposit ni, hartanah ni adalah sebuah satu pelaburan jangka panjang jugalah. Dan hartanah ni adalah satu aset yang tak mudah nak cair. Kalau anda nak jual rumah, it might take 6 to 1 year untuk dapatkan cash. Dan fixed deposit adalah satu simpanan short term, tempoh jangka pendek, di mana anda mampu generate at least 3 to 3.5% through Maybank sekarang ni. Anda boleh tengok di Maybank to you, dan simpan for 6 months, dia mampu generate 3 to 3.5% at least. Dan anda boleh tengok lah, anda boleh setiap bank dia bagi percentage berbeza-beza. Dan untuk emas pula, emas ni dia kalis inflasi, tak macam duit ringgit. Duit ringgit dia bergantung kepada kerajaan. Contoh duit RM2 tu kan. Kan sebab tu kita ada note, dia tulis kat situ wang sah diperlakukan dengan nilai. Sebagai contoh duit RM2. Duit RM2 bila kerajaan kata tak valid lagi, maknanya duit itu pun hanya jadi kertas. Dah tak ada value lagi lah. Okay, but emas ni dia stand alone. Harga dia akan sentiasa meningkat naik. Dan dia punya kenaikan dia slow but orang kata apa, positif. Dan it's a very long term investment. Then whoever yang takut cash dia orang kata apa, susut nilai, bolehlah start menyimpan emas. Maksud Abang Don ni emas jongkong ya. Emas jongkong ataupun emas dinar. Bukan emas perhiasan, jewelry tu bukan. Jadi kalau anda ada cash, takut cash tu habis, sebab aura cash ni dia ni cukup liak. Kita ada 50,000, kita rasa duit kita banyak dah. Nak pakai 1,000, nak buat hak tu, nak buat ni. Itu aura cash. But aura emas ni dia lain. Once you dah start menyimpan emas, you addicted untuk menambahkan gram tu daripada masa ke semasa. Hanya orang yang simpan emas ni tahulah kot, ya. Macam mana apa yang abang masukkan kat sini. Baik. Jadi kalau nak simpan emas ni, dia bukannya simpanan jangka pendek, dia simpanan jangka panjang. Jadi abang sarankan anda kalau ada cash sikit, buatlah simpanan emas. Sekarang ni yang trusted company yang boleh buat anda boleh beli emas ialah Public Gold. Mana-mana ejen Public Gold yang ada dekat sini, tolong komen nombor telefon anda. Mana tahu kakak-kakak, adik-adik, abang-abang kat sini nak join untuk membeli emas. So ejen-ejen Public Gold, komen kat bawah. Abang Don menyarankan anda membeli emas dan simpanlah selama mana yang mungkin. Dan anda boleh letak target. Contoh, anda beli emas untuk anak anda. Bila anak anda dah habis belajar, nak masuk pakai duit belajar, anda boleh trade emas tu di Public Gold. Kalau tak nak trade, sayang nak join, anda boleh pergi pajak di Arhano, di mana Arhano memberi nilai pajakan sebanyak up to 70 to 70% if I'm not mistaken. Ya, dan Arhano ni seperti yang anda tahu lah, dia tidak mengamalkan riba. Ya. Jadi orang kata bila kita dah mampu buat pelaburan ni, apa yang kita kena beringat ialah zakat. Ya, rukun Islam yang keempat ni jangan kita lupa. Jangan sampai harta kita ni akan diazab kita satu hari nanti. Kita diazab oleh harta-harta kita nanti. Harta-harta kita ni sebenarnya kalau kita guna pada jalan yang betul, dia boleh menjadi jariah kita, bekalan untuk kita bawa ke alam sana. Jadi gunakanlah harta yang kita ada sebaiknya. Jangan zakat, jangan lupa. Boleh? Dan bila kita dah ada harta tu, of course kita nak serahkan, kita nak hand over harta kita tu pada pewaris-waris kita. Jadi Abang Don sarankan anda untuk buat wasiat. Nabi cukup tekan orang yang berharta ni untuk buat wasiat. Ya, buatlah wasiat dan simpanlah 1/3 daripada wasiat anda tu sekurang-kurangnya ke jalan Allah. Buat amal jariah. Kan? 1/3 itulah orang kata bekalan kita yang kita nak bawa ke mati nanti. Baik. Jadi sebelum Abang Don mengakhiri live Abang Don ni, Abang Don just nak ambil masa anda sikit saja. Abang Don nak berkongsi dengan anda. Selama ni kebanyakan orang kita mencari rezeki. Kita cari, bangun awal pagi cari rezeki ya. Bila kita cari rezeki ni, duit ni dapat, nak habis tu senang. Nak cari duit ni umpama kita nak mengorek tanah dengan jari. Kita nak buat keluar duit ni, nak guna, nak spend duit ni, umpama kita mencurahkan air ke tanah. Senang sangat duit tu habis. Kan? Jadi selama ni kita duduk mencari rezeki. Abang Don tak kata benda tu salah. But selepas ni kita tukar pula. Instead of kita cari rezeki, kita tukar pula. Kita jadikan diri kita ni sebagai magnet rezeki. Ya, jadikan diri kita sebagai magnet rezeki.
biar rezeki mai kat kita. Umpama ni lah kita, kalau kita nak tangkap ikan pakai tangan susah. Betul kan? Tapi bila kita tangkap ikan gunakan umpan, ikan akan mai kat kita. Dia senanglah kita nak dapat ikan tu. Kita buat umpama macam tu lah, magnet. Dia tarik rezeki sap. Jadi apa yang kita nak kena buat ni? First thing first, kita kena jaga hubungan kita, connection kita dengan kabel yang paling kuat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Inilah orang paling lupa sekarang ni. Kita banyak, kita nak jadi kaya, kita banyak orang kata apa? Fokus kepada kos-kos. Macam mana kita nak menjana ribuan ringgit, jutaan ringgit. Pi kos sana, pi kos ni, sampai kita kadang-kadang kita terlupa kita nak pergi ambil kos yang mendekatkan diri kita dengan syurga, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita tak seimbang. Kita buat benda ni bagi jadi seimbang. Apa saja yang kita buat kat dunia ni untuk bekalan kita ke akhirat. Tanggungjawab kita kat dunia ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena cari rezeki untuk meneruskan kelangsungan hidup kita kat dunia ni sebelum kita mati. Jadi kita tukarkan diri kita ni jadi magnet rezeki, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Of course kita kena jaga solat kita 5 waktu. Jaga solat kita 5 waktu ni, ya. Dan kemudian buatlah solat-solat sunat sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Nak buat solat-solat yang Nabi buat ni, 12 rakaat ni kan. Dan banyakkan buat solat-solat sunat taubat. Sebelum ni kita cukup lihat nak bangun sembahyang subuh pun dekat pukul 7. Ya Allah. Kat pukul 7 matahari duduk kat sini dah ni. Kan, duk nyala atas kepala tu. Matahari duk memancak atas kepala. Kita bangun awal sikit, especially pada bulan Ramadan ni. Abang Don tahu ramai di antara kita ni, pesanan ni. Abang Don, anda semua ramai di antara kita yang bangun awal pada bulan Ramadan ni, memanfaatkan bulan Ramadan yang cukup mulia ni, di mana kita bangun seawal pagi sebelum solat, bangun buat tahajud, buat solat, orang kata apa, solat taubat, mohon keampunan daripada Allah, kan. Dan kita sucikan diri kita daripada segala dosa. Yang kita, umpama kain putih, kita nak bagi bersih lah. Bila badan kita bersih, badan kita suci, InsyaAllah apa yang kita minta Allah pun mudah nak makbulkan ni. Kalau badan penuh dosa, hati hitam, macam mana Allah nak makbulkan doa-doa kita, kan? Dekatkan diri kita dengan Allah, sucikan diri kita, sucikan hati kita, perbanyakkan solat taubat. Nanti bila badan dah bersih, hati dah bersih, dosa tak apa, Allah ampunkan dosa kita, nak minta apa pun senang. Dan bila bangun pagi, lepas solat subuh semua, sebelum kita bangun daripada sejadah, kita angkat pungkuk kita daripada sejadah tu, bacalah zikir ni 3 kali, insya-Allah. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Boleh nak? Ikut Abang Don semua. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Bila kita amalkan zikir ni selepas solat subuh, segala batu yang ada di jalan, batu yang ada di bangunan di sekeliling kita, segala pohon yang ada di sekeliling kita, mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu untuk kita. Baca doa ni. Dan Abang Don mengamalkan beberapa zikir di awal pagi dan juga orang kata apa, di waktu asar, di mana zikir-zikir yang Abang Don amalkan antaranya, ya Allah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, buatlah 100 kali. Zikir yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, buat 100 kali. Dan yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan jangan lupa selawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat baginda semuanya. Buatlah 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita, Abang Don, anda semua orang yang kita sayang, orang kata apa, terpilih mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila anda amal zikir-zikir ni, rezeki anda cukup mudah. Rezeki mai daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Tak percaya, anda amal. Zikir yang selepas solat subuh tadi tu, insya-Allah ini datang daripada hadis sahih, amal Rasulullah pesan amal zikir ni, ya. Kemudian orang kata apa, selain daripada kita jaga hubungan kita dengan Allah Taala, kita banyakkan zikir, kita jaga hubungan kita dengan mak ayah kita,
jaga tutur kata kita dengan mak ayah kita. Jangan kita sedikit pun melukai hati mereka. Kadang-kadang orang tua ni dia sensitif lebih daripada biasa. Jagalah hati mereka, mak ayah kita ni. Kita tak tahu kita bila lagi kita, orang kata apa, dapat tengok muka mereka. Gembirakan hati mereka. Kita pun tak tahu sama ada kedua ibu bapa kita ni akan, orang kata, ada lagi ke pada Ramadan yang akan datang. Jadi sementara hayat yang Allah Ta'ala bagi untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita ni, jagalah sebaiknya. Ya, insya-Allah depa itulah kunci segala kejayaan kita. Doa-doa depa tu Allah senang nak makbul. Setiap hari call lah depa, ambil masa minta doa, suruh abang kat mak doakan kita sekian-sekian, abah ayah doakan kita sekian-sekian. Dan kemudian jaga isteri anak-anak kita, dan yang isteri jaga suami, jaga anak-anak, gembirakan ahli keluarga kita, gembirakan adik-beradik kita. Kan, bila kita nak sedekah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita dulu, kan. Jadi bila kita sebut tentang sedekah ni, biarlah kita bersedekah sampai nanti, orang kata apa, ke-8 pintu syurga ni terbuka untuk kita. Infakkanlah segala harta yang kita ada. Jadi pada malam ni, pada anda semua yang sedang menonton video pada malam ini, menonton live Abang Don, live yang dibawakan khas oleh Pertis ini, Abang Don memohon jasa baik anda semua untuk bersama-sama sertai Abang Don, join Abang Don. Lepas habis video live ni, kita buka akaun bank kita, sedekahlah semampu kita, sekurang-kurangnya RM10 kepada orang kata apa, tabung Pertis ni. Di mana tabung Pertis ni ada akaun number dia, ada Abang Don titipkan di komen, ya. Jadi Abang Don seru anda semua, lepas habis video live ni, kita jadikan RM10 kita tu tak jadi kepada Makcik Kiah yang jaya murtabak. RM10 kita tu tak jadi kepada siapa-siapa. Kita jadikan RM10 kita tu sebagai amal jariah kita, pahala kita, bekalan kita kat sana nanti, ya. Lepas habis video ni, kita tengok buka bank online banking kita, sedekahlah RM10 ataupun semampu yang anda boleh mengikut kemampuan masing-masing. Dan Abang Don sarankan anda ikut step yang Abang Don bagi tadi tu, dan bagi tahu kat orang sebelah, andalah bakal jutawan daripada kampung. InsyaAllah satu hari nanti Abang Don berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, permudahkanlah segala urusan semua yang menonton video live pada malam ini. Permudahkanlah urusan rezeki mereka, ya Allah. Kayakanlah mereka, ya Allah. Tunaikanlah hajat mereka untuk menjadi jutawan pada satu hari nanti. Jutawan yang beriman lagi, bertakwa. Perkenankanlah doaku, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga di bulan Ramadan ini Allah memberkati kita dengan rahmahnya. Dan Abang Don boleh berundur diri. Rasa kalau Abang Don, anda rasa video ni bermanfaat, Abang Don just nak tanya sajalah. Kalau anda nak tengok lagi video Abang Don, next video Abang Don lepas ni, anda nak Abang Don bercakap, membuat perkongsian tentang topik apa? Abang komen kat bawah nak buat topik apa. Mungkin nanti kita boleh buat sesi live lagi lepas ni, insya-Allah, panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abang Don pohon kepada anda semua yang mana yang belum follow FB page Abang Don, boleh follow FB page Abang Don, Don Aiman Abang Gincu, #AbangGincu. Dan juga boleh follow Instagram Abang Don, Don Aiman, #AbangGincu. Tak lupa juga sila follow rapat-rapat FB page Pertis ni, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. War-warkan kepada orang sekeliling anda tentang kewujudan pertubuhan ni. Dan sebelum Abang Don mengakhiri kata, masa pun semakin mencemburui kita, kata orang, kan. Mak-mak pun pakat nak tidur awal, besok depa nak bangun paling awal sekali tu. Dan depa lah yang tidur paling lewat sekali, mak-mak yang ada dalam live Abang Don ni, bangun nak masak sahur. Jadi Abang Don memohon maaf jikalau ada cacat celah di sepanjang live Abang Don ni, di mana kata-kata Abang Don menyinggung perasaan anda. Ampun, maaf dipinta. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang lemah, segala yang cacat datangnya daripada kelemahan Abang Don sendiri sebagai hamba Allah.
Sampai kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Ingat Abang Don, ingat hashtag Abang Gincu. Salam sayang daripada Abang Don. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sharekan video ni, ya.